Ini ialah cerita tentang Mick Doohan, 5 kali champion 500 GP. Cerita tentang erti sebenar tidak mengenal putus asa, cerita mengenai kesungguhan dan determination, cerita sebuah comeback yang epic. Ini ialah zaman 90-an di mana rider-rider MotoGP semuanya kental, rempit, barbarian. Diorang bawa motor 500cc tuti yang buas. Valentino Rossi sendiri, dia pernah rasa kedua-dua zaman ni. Dia sendiri mengakui 4-stroke 1000cc MotoGP mempunyai banyak kuasa, tapi lebih jinak. 500cc adalah binatang buas. Mick Doohan ni memang ada ramai peminat dia dan aku percaya ramai korang yang tahu siapa Mick Doohan ni. Untuk kau orang yang tak tahu, boleh tengok juga video ni sebab ia menarik dan dia bagi kita semangat. Ini cerita tentang seseorang bila bersemangat dan bersungguh, dia boleh hadapi apa saja rintangan. Pada tahun 1992, pada Essen GP, Mick Doohan masa ni dah lead championship 53 mata daripada Kevin Schwantz. Dia ada chance untuk dapatkan juara untuk tahun tu dengan berbaki 6 lagi perlumbaan. Malangnya, dia crash pada satu corner ni dan dia punya tibia kaki kanan tu patah tebu orang cakap dan dia berselisih. Masa dia bergumpal-gumpal tu, dia dapat rasakan dia punya tulang tu bergesek-gesek sampailah dia berhenti. Lepas dia berhenti, dikala dia rasakan tulang dia tu patah dan dia terasa tulang tu sakit, apa yang dia mula-mula sekali dia fikir ialah macam mana aku nak baik dengan secepat mungkin supaya aku boleh bawa motor secepat mungkin dan aku boleh back to the championship. Gila ke tak gila dalam sakit macam tu dan terasa dia punya tulang tu terkeluar, boleh dia fikir itu lagi. Dia pun dibawa ke medical center dan dalam medical center tu ada satu local doktor dan juga ada Dr. Acosta. Dr. Acosta ni ialah doktor yang legend dalam MotoGP. Oleh sebab dalam kepala otak Mick Doohan ni, dia nak baik secepat mungkin, dia pun terus tanya doktor yang lokal dekat Belanda tu. Dia tanya kat sini hospital mana yang ada ortopedik pakar tulang yang betul-betul pakar supaya dia boleh terus operate dan terus mulakan dia punya proses penyembuhan. Inilah permulaan kesilapan pilihan Mick Doohan yang mendengar cakap doktor tu dan pergi ke hospital yang dia suggest tu. Mula-mula lagi dah masalah. Doktor-doktor tu cantumkan balik tibia Mick Doohan yang dah patah tebu dan terkeluar tu dengan menggunakan plate besi dan skru. Sepatutnya untuk kecederaan macam ni diorang gunakan rod. Doktor-doktor jangan kecam aku pula. Aku tak pasti sangat pasal ni, aku cuma baca report daripada sejarah. Dalam pembedahan tu dia cuma dibagikan epidural bius setempat. Mick Doohan dalam keadaan yang sedar semasa diorang buat pembedahan kaki tu. Dia terasa power tool tu potong, kikis, skru dia punya tulang. Oleh kerana dia rasa sakit, dia cakap doktor tolong bagi bius full, aku tak sanggup lah rasa macam ni. Masalahnya bermula dekat sini. Apabila lepas pembedahan tu, masalah besar bermula kat sini apabila peredaran darah kaki Mick Doohan tu terhenti dan kaki dia mula membusuk dan membengkak. Perkara ini menyebabkan Mick Doohan kena jalani satu lagi pembedahan. Doktor di hospital tu kerat dia punya belakang kaki daripada belakang lutut sampailah ke ibu jari kaki. Layanan doktor-doktor tu kat Mick Doohan nampak macam buruk. Dia dapat rasa doktor tu macam tak suka dia. Akhirnya perkara tu terjawab bila dia terdengar sendiri doktor tu cakap dengan Kevin Schwantz. Kevin Schwantz pun sebenarnya crash pada minggu yang sama dan duduk dekat sebelah dia. Doktor tu cakap dengan Kevin Schwantz, aku tak ada simpati dengan korang rider motor ni. Sakit semua cari masalah sendiri. Kat situ Mick Doohan dah tahu dia buat kesilapan yang besar pilih untuk pergi ke hospital tu. Kita boleh nampak dekat sini, bukan mak rempit kat Malaysia aja kena kecam masyarakat tak suka. Ini rider GP 500 pun sama, doktor tak suka. Hina sampai macam tu sekali. Nasib baik Dr. Acosta datang untuk tengok keadaan kedua-dua pelumba ni. Dr. Acosta berbincang dengan doktor lokal tu. Lepas tu dia jadi marah sebab doktor tu cakap kalau 24 jam dia punya kaki ni tak elok, tak improve dia punya keadaan, kita kena potong kaki dia. Dr. Acosta ni dia sangat memahami rider-rider MotoGP. Dia tahu rider MotoGP sayangkan karier dia. Jadi dia marah lah. Dia pun macam ada argument lah sikit dengan doktor lokal tu. Mick Doohan, dia punya keadaan lepas pembedahan tu terbiar sangat. Sampailah dia rasa dia bau daging busuk daripada kaki dia. Kaki dia tu dah start membusuk. Jadi dia panggil doktor tu minta tukarkan bandage sebab dah terlampau busuk. Doktor yang baru gaduh dengan Dr. Acosta tadi tu, doktor lokal kat hospital tu, datang kat dia macam buat kerja tak ikhlas. Terus buka bandage tu kuat-kuat, tarik laju-laju. Bila dia tarik laju-laju, daging kaki Doohan yang masih lembut tu terikut tarik sekali. Diorang terpaksa ambil balik daging tu, letak kat kaki, jahit dan Mick Doohan kehilangan banyak darah. Diorang terpaksa masukkan beberapa beg darah kepada Mick Doohan. Dr. Acosta yang terlampau concern dengan rider-rider MotoGP ni, dia tengok keadaan ni dan dia cakap ini tak boleh jadi ni. Ini memang kaki kena potong punya kalau macam ni punya layanan. Nak tak nak je doktor tu rawat. Jadi dia buat langkah drastik. Dia book satu ambulans, dia bawa lari Kevin Schwantz dan Mick Doohan daripada hospital tu, bawa balik ke Itali, ke hospital dia sendiri. Kerja gila, colik orang daripada hospital bawa ke Itali, negara ke negara. Tapi pada saat ini Doohan dah start lega bila dia dah berada di hospital Dr. Acosta di Itali. Concern Dr. Acosta yang mula sekali ialah dia risau pasal kesihatan
kesihatan Mick Doohan, sebab doktor dekat Belanda dah bagi banyak sangat ubat untuk cairkan darah dekat Mick Doohan, untuk improve peredaran darah kaki Doohan yang masalah tu. Tapi bila terlampau cair, organ-organ dalaman berisiko untuk gagal berfungsi. Bila benda tu dah settle, mula-mula sekali Dr. Acosta masukkan Mick Doohan ke dalam hyperbaric chamber setiap hari untuk membantu peredaran darah menjadi lebih lancar dan kaki tu boleh sembuh dan baik. Tapi malangnya lepas beberapa minggu daripada treatment hyperbaric chamber ni, kaki Doohan nampaknya masih lagi membusuk. Dia kata dia boleh tengok kaki dia tu makin banyak kehitam-hitaman. Doktor datang dan bawa equipment medical yang macam sudu tu untuk sauk daging-daging yang dah busuk daripada kaki dia. Sauk sampai hampir tak ada apa. Dah nampak tendon dia, dah nampak dia punya plate-plate dan skru besi yang dekat kaki dia tu. Dr. Acosta suggest dia nak guna satu teknik yang dah lama orang tak buat. Dia nak sambungkan kedua-dua kaki tu. Kaki kanan yang membusuk tu akan mendapat supply darah daripada kaki kiri yang elok. Sampai kaki tu baik, baru pisahkan balik. Mick Doohan pada waktu ni sebenarnya tersangatlah blur. Mick Doohan tak pandai cakap Itali. Dr. Acosta pula, dia tak pandai cakap English. Dia letakkan kepercayaan kepada Dr. Acosta, dia follow je dengan harapan dia nak kembali race secepat mungkin. Teknik yang sebetulnya ialah sebenarnya kaki tu kena diskrukan sekali. Tapi bila skru, dia akan jadi lambat sembuh. Dr. Acosta tahu rider MotoGP ni semua, dia orang terlampau serius untuk race balik. Jadi dia cuma jahitkan kedua-dua kaki tu dan simen. Teknik ni akhirnya terbukti berjaya. Selepas 2 minggu, simen tu dibuka dan kaki kanan Doohan tak payah dipotong lagi. Dengan selamatnya kaki Doohan ni, bermulalah proses penyembuhan Doohan untuk kembali secepat mungkin atas lita untuk defend championship dia. Semasa Mick Doohan nak cuba race balik, masih ada berbaki 2 lagi perlumbaan untuk dia defend championship dia. Mick Doohan sebenarnya masih lagi lead championship sebanyak 22 mata daripada Wayne Rainey. Pusingan kedua daripada yang terakhir ini ialah lita Brazil. Kat Brazil ni, kepayahan dan kesusahan Mick Doohan jelas ternampak. Dia sebenarnya nak jalan pun dah cukup susah dah, apatah lagi nak bawa motor. Tapi dia nak cuba juga bawa motor dekat Brazil ni. Masalah utama dia ialah kaki kanan dia yang baru baik tak ada rasa daripada lutut dan ke bawah. Bila dia bawa motor, tahu-tahu je dia tengok kaki dia tu sebenarnya dah tak pijak footrest, menggelepar je kena angin. Gila tak gila, menggelepar kaki atas sebuah mesin 500cc 2 stroke yang ganas. Malam tu dia punya kaki yang sakit tu pecah, meletup dan keluar nanah, habis katil dia. Dr. Acosta datang malam tu dan cuci dia punya luka tu pakai air garam. Dia kata itu malam yang dia sangat-sangat nak lupakan kerana pedihnya cuci luka malam tu. So dekat lita Brazil ni, Mick Doohan habis pada position T12. Malang berganda lagi. Daripada tahun 1988 sampailah sekarang, poin sebenarnya 1 sampai 15. Tapi pada tahun 1992 tu, MotoGP ada buat satu rule baru yang points cuma ada daripada nombor 1 sampai nombor 10. So nombor 12 tak dapat poin. Segala usaha, segala paksaan menahan sakit segala ni sia-sia, kosong poin. Pada pusingan terakhir Kyalami South Africa, Mick Doohan okey sikit, dapat habis P6 dalam keadaan macam tu. Tapi Wayne Rainey masa tu habis P3. Wayne Rainey dapat champion pada tahun tu dengan kelebihan 2 mata je daripada Mick Doohan. Kalaulah dia punya stroke tu point masih sama macam sekarang, sebenarnya tahun tu Mick Doohan masih champion sebab nombor 12 tu dia dapat point. Tapi ini cerita kalau lah. Kalau zaman sekarang aku rasa dalam keadaan Mick Doohan tu tak boleh declare fit untuk race. Cepat-cepat nak lupakan hal yang dah lepas, Mick Doohan pun mulakan dia punya penyembuhan dan ready untuk tahun 93. Masa ni off season, so dia nak banyakkan latihan. Pada saat ini Mick Doohan ada 2 masalah. Satu masalah ialah kaki dia tu tak ada strength, tak ada kekuatan sebab otot semua dah busuk dan kena buang dulu dan dia hampir tak ada otot dekat kaki tu. Jadi dia tak ada kekuatan untuk kawal motor tu guna kaki. Semuanya bergantung kepada upper body. Untuk rider, kita tahu yang kita tak boleh letak banyak sangat load dekat upper body sebab dia akan bagi beban lebih dekat fork. Sepatutnya kita punya pinggul dan kaki tu akan kawal sedikit berat badan kita daripada bagi banyak sangat dekat front end. Satu lagi masalah, kaki kanan ni ialah kawalan brake belakang. Mick Doohan ialah seorang rider yang banyak gunakan brake belakang. So sekarang dia tak boleh gunakan brake belakang dan itu jadi masalah untuk dia untuk fight dalam grup depan. Pada official testing MotoGP masa tu di Phillip Island, Mick Doohan tak perasan dia punya kaki kanan tu dah sagat sampai boot tu dah habis. Lepas tu dia punya jari kecil dekat kaki tu dah tinggal separuh sebab dah bersagat kat tar. Bila dia masuk pit, nampak dia punya kaki meleleh darah, baru dia tahu bersagat dengan tar. Sampai macam tu sekali dia tak ada rasa dekat kaki dia. Akhirnya pada Suzuka, Mick Doohan dapat idea bernas untuk cover masalah dia tak boleh gunakan brake belakang tu. Apa kata pindahkan brake kaki tu pergi ke ibu jari kiri. Inilah thumb brake yang pertama sekali dicipta pada waktu ni. Mick Doohan lah orang yang mula-mula sekali gunakan dan cipta idea untuk alihkan brake belakang ke ibu jari
dari kiri. Sekarang ni memang dah normal thumb brake ni, banyak rider MotoGP guna. Lepas daripada pengalihan brake belakang ke tangan kiri tu, Mick Doohan akhirnya dapat podium dan seterusnya menang dalam round Mugello. Dia menang dekat Mugello ni macam push dia punya confidence, dan dia fikir kalau aku boleh ride macam ni dan besok kaki aku makin lama makin kuat, aku rasa aku dah boleh kembali race dengan lebih kompetitif. Tapi cerita ni belum habis lagi. Dah nampak macam nak ada sinar kan. Akhirnya dia jatuh dekat Laguna Seca dan juga patah bahu dan juga menerukkan lagi kaki dia yang tengah nak membaik tu. Dia punya keting tu boleh melentur-lentur. Jadi ada satu doktor yang bertugas untuk merawat dia dan betulkan kaki dia menggunakan teknik rangka luar. Selepas daripada treatment ni, Mick Doohan masih ada satu lagi masalah. Masalah brake tadi dah selesai. Sekarang dia ada satu masalah yang kaki dia tak cukup kuat. Jadi dia terpaksa banyak setia guna upper body. Namun akhirnya pada tahun 1994, akhirnya Mick Doohan dapat cara untuk overcome masalah ni dan dia adapt riding style dia. Sebab tu kalau kita tengok position body Mick Doohan ni agak berlainan sikit daripada rider lain. Banyak betul sengit dia tu. Jadi pada tahun 1994 tu dia berjaya kembali kompetitif dan mendapat kejuaraan dunia MotoGP 500 dia tu yang pertama pada tahun tu. Dan seterusnya dia terus cemerlang, menang 4 kali lagi juara dunia pada 94, 95, 96, 97 dan 98. 5 kali berturut-turut juara ini. Cuma ada 2 rider je sampai sekarang yang boleh match dengan kejayaan ni, iaitu Giacomo Agostini dan juga Valentino Rossi. Dalam sepanjang-panjang cerita kesakitan Mick Doohan ni semasa race, dia sebenarnya tak gunakan apa-apa painkiller. Doktor yang merawat dia cakap superhuman Mick Doohan ni sebab dia tak guna painkiller untuk tahan sakit. Bila kita tanya kepada dia, Mick Doohan cakap, aku bukannya tak nak pakai, tapi bila pakai painkiller tu aku mamai. Jadi mental aku tak fit untuk race. Jadi aku tahan je sebab aku nak sembuh secepat mungkin. Gila tak gila mentaliti seorang juara. Hanya pada tahun 1999 Mick Doohan sekali lagi jatuh teruk. Dia high side pada kelajuan 200 km sejam dan patah banyak tulang. Bola, bahu, tangan, pergelangan tangan, kaki, rusuk. Ini pun dia sebenarnya masih ada attempt untuk kembali race pada tahun tu. Tapi akhirnya dia dapat rasa dia pun dah berumur dan badan dia dah tak boleh nak tampung lagi penderaan macam ni. Jadi akhirnya dia umumkan persaraan dia pada 1999 dan lepas bersara tu dia ada pergi banyak pembedahan untuk betulkan tulang-tulang dia yang dah hancur teruk. Itulah dia cerita Mick Doohan, seorang rider yang menunjukkan apa itu sebenarnya erti kesungguhan dan tidak berputus asa. Itu je kali ni cerita aku. Jumpa lagi.